Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Azhar Idrus menyatakan bahawa sesiapa yang tulis atau gantung ayat Al-Quran di rumahnya, maka berterusan pahala dicatat oleh para malaikat selagi mana belum hilang tulisan tersebut. Maknanya jika masih ada di situ, maka selagi itulah pahala dicatat oleh para malaikat. Baik tulisan yang berbentuk ukiran dengan pahat di dinding rumah, maksudnya dinding kayu lalu diukir dengan pahat ayat-ayat Al-Quran tersebut, atau beli yang sudah siap, kemudian frame dan gantung saja. Jadi yang menjadi persoalan di sini ialah, betul ke para malaikat mencatat pahala selagi mana tulisan itu masih ada? Sebab bila kita nak membuat dakwaan seperti ini, kita perlukan kepada dalil. Okey? Jadi Ustaz dalam video tersebut menyebut bahawa ia adalah pendapat para ulama. Betul ke pendapat para ulama adalah seperti demikian? Jadi inilah yang akan saya ulas. Sebelum itu, ayuh kita tonton terlebih dahulu video yang saya masukkan itu. Link bagi video ini dalam kotak description. Bertulis Bismillahirrahmanirrahim pada dinding rumahnya, maka berterusanlah pahala dicatat oleh para malaikat selama belum hilang tulisan tersebut. Sebab tu kita pergi rumah orang hebat-hebat. Bukan rumah hebat tu rumah besar, tapi orang dia hebat. Kepala masuk pintu tu dia ukir. Dia ambil pahat, dia toreh di kepala pintu. Nampak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk dalam rumah, duduk tengok kat dinding, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok pintu bilik tuan rumah, Mim alif ta ya mati. Tu orang hebat-hebat. Betul tak? Kita orang hebat, orang banyak duit. Nampak pasal kita kaki duit. Semua tu daripada ajaran ulama-ulama. Betul kita letak bunga tak salah, tapi baik kita tulis kataan-kataan yang menyebabkan para malaikat mencatatkan pahala setiap masa. Daripada buah gambar Syahrukh Khan kat dinding, baik buah surah Yasin. Nampak? Berpahala tuan rumah. Contoh mudah. Ini ada jual dah. Nak tulis tak pandai. Ada jual surah Al-Ikhlas. Buah dalam frame lawa-lawa, buah dalam rumah. Baik daripada buah gambar penyanyi-penyanyi bodoh. Contoh, kalau nak pahala mudah. Baik, kita sudah pun mendengarnya. Seperti biasa, sebelum saya memulakan ulasan atau react ini, dua perkara. Pertama, minta jasa baik daripada para penonton untuk menjaga akhlak apabila ingin meninggalkan komen. Komen anda memang saya alu-alukan, cuma minta jaga akhlak. Ayuh kita jadikan video ini sebagai salah satu sarana memandaikan umat, mematangkan fikiran, meluaskan ilmu kita, dan bukan pula sebaliknya. Kedua, pasti akan ada yang memberi komen kenapa tidak hubungi Ustaz secara peribadi dan bincang secara tertutup. Maka jawapan saya juga standard. Jika perkara ini memang saya sedang bincang-bincang dengan Ustaz secara tertutup, maka saya akan bincang dengan beliau secara tertutup. Jika perkara ini sedang bincang-bincang dengan beberapa rakan di tempat ke, di warung ke, di restoran ke dengan 4-5 orang, maka saya akan bincang perkara ini dalam suasana kehadiran 4-5 orang tersebut. Namun jika memandangkan perkara ini Ustaz bincang dan telah pun tersebar di media sosial, maka saya juga memberi ulasan dan react secara terbuka di media sosial. Baik, ayuh kita mulakan. Kita semak, adakah dalil untuk mengatakan bahawa bila digantung ayat-ayat Quran ini, para malaikat secara berterusan mencatat pahala selagi mana ayat tersebut digantung, selagi mana ukiran itu masih ada? Atau ada ke para ulama yang berkata sedemikian? Sebab paling-paling pun mungkin ada ulama yang berkata sunat, sebab bila sunat baru dapat pahala kan. Jadi untuk mengetahui perkara ini, saya membawa perhatian para penonton sekalian kepada
laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan sebagaimana di skrin anda sekarang ini. Link saya berikan dalam kotak description ya. Jadi yang dibincangkan sebagaimana kita dapat lihat ialah hukum menggantung ayat suci Al-Quran di rumah. Okey, kita terus fokus kepada persoalannya itu. Baik, di sini ya. Adapun menggantung ayat-ayat suci Al-Quran, kalimah Allah dan Muhammad sebagai perhiasan dan peringatan, ulama berbeza pendapat mengenainya. Perbezaan ini boleh dilihat melalui dua pendapat, iaitu sebahagian ulama meletaknya sebagai makruh dan sebahagian lagi mengatakannya harus. Sunat tak ada ya? Okey, tak apa, kita baca dulu. Pendapat pertama ialah makruh ya. Pada asalnya perhiasan adalah diharuskan sekiranya tiada dalil, saya sedang membaca di sini, sekiranya tiada dalil yang mengharamkannya seperti berlebih-lebihan dan melampaui batas dan mendatangkan fitnah. Al-Razi menyebut dalam kitabnya, sesungguhnya setiap perhiasan itu diharuskan melainkan apabila didatangkan dengan dalil dalam kurungan yang melarangnya. Majoriti ulama, jumhur ulama meletakkan hukum makruh. Majoriti ya, hukum makruh menggantungkan kalimah-kalimah suci pada dinding, tiang dan sebagainya walaupun dengan tujuan peringatan dan juga sebagai perhiasan. Walaupun sebagai ini ya. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, kita di Malaysia ni mazhab apa ya? Mazhab Syafi'i kan? Okey. Menurut mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya bahawa makruh hukumnya jika menulis ayat Al-Quran pada dinding. Makruh ya. Tadi Ustaz ada sebut mengukir dengan pahat kan? Okey. Seterusnya, walaupun pada dinding masjid dan sebagainya. Perkara ini juga ada dinukil oleh Imam Asy-Syarbini dalam kitabnya. Okey, ini adalah pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Syekh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan perbuatan ini adalah satu perkara yang baharu yang tiada dalam amalan ulama-ulama terdahulu. Jika perbuatan ini merupakan amalan yang baik dan disukai, maka semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan mensyariatkan perbuatan ini melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau di sini ialah Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menanyakan atas dasar dan sebab apa perbuatan ini dilakukan. Jika kerana rasa hormat, maka terlebih dahulu para sahabat akan melakukannya. Dan jika ia digantung sebagai peringatan, maka beliau berkata, pada zaman kini orang yang melihatnya sebagai peringatan teramatlah sedikit. Maknanya orang tu, tuan rumah menggantung ayat Quran atau mengukir ayat Quran di dinding kayunya supaya menjadi peringatan kepada orang yang datang rumah ataupun kepada ahli keluarganya ataupun kepada dirinya sendiri. Okey? Jadi jika ia digantung sebagai peringatan, maka beliau berkata bahawa pada zaman kini orang yang melihatnya sebagai peringatan teramatlah sedikit berbanding mereka yang melihatnya dari segi tulisan, kecantikan dan sebagainya. Bukannya isi kandungan yang tidak langsung menyentuh hati dan jiwa mereka untuk dijadikan iktibar mahupun peringatan. Sebab kadang-kadang yang menggantung ayat Quran tu bagi alasan kan supaya menjadi iktibar kepada orang yang membacanya. Jadi sebenarnya berapa orang sangat yang mengambil peringatan. Kalau ada yang perasan ayat Quran tu pun mereka lebih melihat dari sudut kecantikan ayat Quran itu ya. Okey, seterusnya berkata Syekh Nasir bin Abdul Rahman Al-Judai. Beliau pula berkata, sebahagian ulama salaf ketika memperkatakan berkenaan adab-adab yang khusus terhadap Al-Quranul Karim, mereka menetapkan secara mutlak dibencinya menulis Al-Quran di dinding-dinding, di dalam masjid dan selainnya atau pada pakaian dan seumpamanya, dan tidak terkecuali juga dalam kurungan menulis ayat Quran pada dinding
jika bertujuan untuk mencari keberkatan. Okey, ini dari kalangan para ulama salafus soleh ya. Okey. Makruh ya, mereka membencinya. Jadi hukum makruh. Alright. Jadi kalau pandangan pertama ni, kalau kita pergi rumah sahabat ke apa ke, tengok dia tak ada gantung ayat Quran apa pun, bismillah pun tak ada, apa pun tak ada. Jangan pula berpandangan serong ya. Tetapi dia sebenarnya berpegang pada pandangan pertama yang berkata makruh. Saya sendiri dulu pernah ada sahabat menghadiahkan tulisan ayat Quran. Lalu saya dengan baik menolak dan mengembalikan kepadanya sambil menjelaskan bahawa saya berpegang pada pandangan pertama ini. Okey, tak apa. Ada juga pandangan kedua. Pendapat kedua yang ini harus. Sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa hukum menggantung ayat-ayat suci Al-Quran di dalam rumah adalah harus jika untuk tujuan perhiasan juga sebagai peringatan. Menurut Lajnah Al-Ifta' Jordan, ringkasnya Majlis Fatwa Kebangsaan Jordan lah, berkenaan hukum menggantung ayat Al-Quran dan kalimah suci seperti Muhammad SAW dan Allah SWT pada dinding, tiang dan sebagainya, mereka mengatakan dibolehkan. Dibolehkan menulis ayat Quran pada dinding atau diukir padanya ataupun digantung untuk dilihat. Namun ia mesti dimuliakan dan juga dihormati serta dipelihara dari sebarang penyalahgunaan dan penghinaan. Demikian juga Dar Al-Ifta' Al-Misriyah, mudahnya Majlis Fatwa Kebangsaan Mesir ya, juga berpendapat bahawa perbuatan menggantung kalimah tersebut adalah harus, mubah, namun dengan syarat seperti berikut. Begitu juga dalam hal penulisan ayat-ayat Quran pada selain dinding masjid, mestilah dengan cara yang kemas dan baik, meraihkan kesucian ayat dan juga menghormatinya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga berkata, tiada larangan pada perbuatan menggantung ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW pada dinding dengan tujuan memberi peringatan atau mengambil iktibar dan faedah daripadanya dan bukan bertujuan sebagai pelindung. Namun gantungan ini mestilah di tempat yang bersih dan baik, bukannya di tempat yang kotor, dan bukannya kalimah tersebut untuk tujuan penghinaan. Jadi demikian dua pandangan daripada para ulama dalam isu ini. Pandangan pertama yang juga merupakan pandangan majoriti jumhur, ia adalah makruh. Pandangan kedua adalah harus ataupun mubah ya. Jadi setakat yang dikemukakan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ini zaman Ustaz Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Okey, Zulkifli Al-Bakri. Okey, tak ada namanya di sini. Okey, ni zaman ni. Adapun zaman sekarang mufti yang baru ada masalah teknikal sikit, tak jelas tadi ya. Okey, tak apa. Jadi ada dua pandangan. Tidak pula ada pandangan yang mengatakan sunat. Apatah lagi pandangan yang mengatakan mendapat pahala terus-menerus. Malaikat mencatat pahala terus-menerus selagi mana tulisan itu ataupun gantungan ayat Al-Quran itu ada di rumah seseorang ya. Jadi itu yang saya katakan, bila hendak dikatakan bahawa malaikat terus-menerus mencatat pahala, hendaklah dikemukakan dalil. Dan dalilnya setahu saya tidak ada. Atau paling-paling mungkin adanya pendapat yang berkata sunat, sebab bila sunat tu buat baru dapat pahala kan. Tetapi sunat pun tak ada. Yang ada ialah makruh, dan yang pendapat kedua ialah harus ataupun mubah dengan syarat-syarat menjaga kebersihan, dimuliakan, dihormati. Sebab bila gantung ayat Quran semua tu cicak pula berak kan. Ataupun ukiran tu pun ada pula yang cicak berak kat situ ke apa ke. Jadi sudah pun menodai kesucian ayat-ayat Al-Quran tersebut ya. Jadi inilah bagi saya sesuatu yang perlu saya react. Dan mungkin juga di sini
Mungkin atas pendapat ini juga kita lihat sebahagian umat Islam mereka gemar menggantung ayat-ayat Quran di rumah. Harapnya bukan sebagai pelindung. Jika sebagai pelindung, di bahagian awal telah pun dijelaskan tidak dibolehkan sedemikian itu. Di sini ya. Okey, pada dasarnya para ulama bersepakat meletakkan hukum haram pada perbuatan menggantung ayat-ayat suci Al-Quran atau kalimah seperti Muhammad SAW dan Allah SWT di dalam rumah ataupun di kedai-kedai dan selainnya dengan tujuan menolak bala atau melariskan perniagaan atau dengan kepercayaan ia berfungsi sebagai tangkal atau penarik orang ramai dan sebagainya. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sesiapa yang menggantungkan sesuatu, nescaya dia akan diserahkan kepadanya. Ya. Jadi kalau menggantung ayat Quran tu untuk tujuan-tujuan sebagai pelindung, untuk melariskan perniagaan yang famous apa? Ayat 1000 dinar kan? Untuk menarik perhatian orang ramai, itu adalah haram. Jika menggantung ayat Quran semata-mata sebagai perhiasan atau peringatan, kalau ada orang yang nak baca ayat tu dan mengambil iktibar daripadanya, maka ada dua pandangan. Pandangan jumhur makruh, pandangan kedua harus. Tak ada yang berkata sunat, apatah lagi untuk mengatakan pahalanya dicatat oleh malaikat secara berterusan selagi mana tulisan itu ada di sana. Okey, jadi kepada orang yang suka menggantung ayat Quran, moga-moga ia adalah semata-mata sebagai hiasan, juga peringatan, dan mereka berpegang kepada pandangan yang berkata harus, bukannya sebagai tujuan perlindungan dan sebagainya ya. Dan macam saya kata tadi, kalau pergi rumah orang ataupun kalau rumah saya tengok tak ada gantung satu patah pun, satu huruf pun tak ada, okey, jangan salah faham ke apa ke. Sebab saya berpegang kepada sebagaimana yang katakannya para ulama salaf dahulu, mereka tidak menggantung ayat-ayat Al-Quran di rumah, di mana-mana bahagian di rumah ya. Okey. Menyebut tentang dibolehnya pendapat yang mengharuskan, pendapat mubahnya menggantung ayat Quran, ia dengan syarat. Ia dengan syarat ayat Quran tersebut dapat dibaca dan ayat Quran itu ditulis secara normal sehingga semua orang dapat membacanya. Sebab sekarang ini ada kononnya atas nama seni khat dan sebagainya, tulisan ayat Quran itu adalah dalam satu bentuk yang tidak dapat dibaca, ataupun ada yang dalam bentuk, saya pernah nampak dalam bentuk sampan, ada dalam bentuk orang sedang membaca, duduk membaca tahiyat akhir, ada dalam bentuk yang sebagainya, ada yang 4 segi dan macam-macam. Okey, jadi kita ke rujukan yang kedua pula. Sekali lagi, link dalam kotak description ya, daripada pejabat mufti wilayah Persekutuan juga. Okey, hukum menulis sesuatu ayat Al-Quran dengan corak tertentu. Okey, ya, saya besarkan dahulu. Okey. Ini link saya bagi dalam kotak description, boleh baca nanti. Kita terus di sini. Dalam isu persoalan di atas, kami nukilkan di sini jawapan daripada keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Ini Malaysia ya, bukan Saudi tau. Saudi dia memang kita tahu kan, sebab kalau kita pergi di masjid di Saudi memang tak ada dalam tu pun. Okey. Ini Malaysia ya, bertarikh 15 Jun tahun 2005. Antara lain menyebut penulisan ayat-ayat Quran dalam bentuk hiasan yang keterlaluan yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kesukaran kepada pembaca adalah dilarang. Kan kadang-kadang kita tengok, ini ni start kat mana ni? Ini ayat apa ni? Tengok kat 5 minit. Oh, surah Al-Ikhlas. Okey. Penulisan khat ayat Quran boleh dibuat dengan syarat ditulis dengan betul dan mudah dibaca. Okey, sebagaimana yang saya kata tadi. Tulisan khat ayat Quran tidak boleh dicampur adukkan
dengan ayat-ayat lain sehingga boleh mengelirukan pembaca. Dia ambil satu ayat bersurah ni, satu ayat surah tu dia join together, kemudian dia belit-belit seni kononnya sampai mengelirukan pembaca, ya. Alright. Seterusnya, tulisan khat ayat-ayat Quran mestilah ditulis dengan sempurna dan susunan ayat-ayatnya tidak boleh terputus-putus sehingga mencacat atau mengelirukan atau mengubahnya. Tak boleh semua, ya. Tak boleh lakukannya atas nama seni. Sebab saya ada tegur orang yang dia gantung kat rumah dia tulisan tu. Lepas tu dia jawab, this is art. Kamu tak dapat appreciate art. Dia kata kepada saya lah, saya ni tidak menghargai seni. Tak apalah, peranan kita hanya menegur, kan. Alright. Tulisan seterusnya, tulisan seni khat ayat-ayat Quran yang dibuat dalam pelbagai bentuk sehingga menimbulkan kekeliruan dan menghilangkan tujuan ayat-ayat Quran diturunkan, iaitu dibaca, difahami dan dihayati adalah dilarang, kan. Seni itu kononnya seninya sampai tujuan ayat Quran itu, yang ini kita mudah baca, faham dan hayati, adalah dilarang. Okey. Seterusnya juga, dilarang menulis atau membentuk ayat-ayat suci Al-Quran berbentuk binatang, manusia. Ini saya kata tadi lah, tengah duduk baca tasyahud akhir, kan. Bangunan, alat permainan seperti wow. Wow saya pernah nampak. Tumbuhan, bunga-bungaan dan seumpamanya. Okay? Dilarang juga. Baik. Seterusnya, terdapat juga garis panduan kaligrafi Al-Quran. Okey, kalau dia orang kata ni seni kaligrafi Al-Quran, kan, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawalan dan Perlesenan Percetakan Al-Quran Kementerian Dalam Negeri antara lain menyatakan dilarang menulis Al-Quran berbentuk makhluk bernyawa atau sebarang bentuk yang boleh menjatuhkan kesucian Al-Quran, ya, dalam bentuk makhluk bernyawa. Samalah duduk sedang baca tasyahud, kan. Saya sampai sekarang tak tahu ayat ke surah apa dah orang yang tengah duduk baca tasyahud tu. Okey. Latar belakang, kaligrafi tidak boleh mengandungi sebarang unsur makhluk bernyawa atau yang tidak sesuai dengan kemuliaan Al-Quran. Setiap penulisan mestilah sempurna dan mengikut kaedah penulisan kaligrafi Al-Quran. Okey. Khat yang susah dibaca seperti khat hufi murabba dan khat diwani jali. Maknanya ada cara tulisannya normal tapi susah sikit nak baca. Hendaklah disertakan sekali khat naskah bersaiz kecil di bahagian bawah karya tersebut bagi memudahkan pengecaman masyarakat untuk membaca kaligrafi Al-Quran. Sebab cara menulis Al-Quran ada beberapa jenis, ada beberapa cara. Okay? Kalau seseorang itu nak menulis dengan cara lain, kita dah biasa dengan yang kita biasa, letak bawah tu, letak tulisannya yang normal supaya orang dapat kenal. Okey, setiap penulisan mestilah sempurna dari segi maksud ayat dan tidak tergantung dari aspek maksud ayat. Maknanya dia letak sebahagian ayat saja yang lari daripada maksud asal ayat tersebut, ya. Jadi ini dilarang, ya, daripada Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia pada 13 hingga 15 Jun tahun 2005. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang di rumah ke, di kedai ke, dalam kereta ke apa ke, ada tulisan ayat Quran, katakanlah anda berpegang dengan pendapat yang harus. Tadi kita dah bincangkan ada makruh, ada harus. Kalau anda berpegang pendapat yang harus, dipersilakan, tapi pastikan ayat Quran itu dapat dibaca secara normal oleh orang biasa. Jangan bagi alasan engkau ni tak menghargai seni, kamu tidak berjiwa seni, sebab tu kamu tak nampak. Tak ada. Sebab ayat Quran ini untuk semua orang boleh baca. Mungkinlah yang non-Muslim tak boleh baca, untuk semua Muslim boleh membacanya. Maka hendaklah tu, kalau ada, okey, ketahuilah anda sedang membuat sesuatu yang dilarang, ya. Baik, demikianlah perkongsian saya ataupun ulasan saya tentang seni khat ni sebagai penjelasan tambahan lah. Okey, sebelum berakhir, mesti ada yang tanyanya, mesti ada punya. Yang jenis spesies macam ni mesti adanya. Dia orang akan kata, habis tak boleh gantung ayat Quran tu, nak gantung gambar K-pop lah, nak gantung gambar tu lah, nak gantung... dia orang ni selalu akan
buat kesimpulan tu ya. Tak payah gantung apa-apa. Okey, macam saya kata rumah saya tak ada nak gantung apa-apa pun. Kalau ada gantung pun jam. Kan. Jadi bila kita kata makruh, taklah sebererti okey makruh tak ayat Quran, pergilah letak gambar penyanyi K-pop, pergilah letak gambar pemain bola Liverpool ke Manchester United ke apa. Bukan begitu. Bukan kita suruh letak gambar pelakon ke gambar apa. Tak semestinya kena letak pun. Macam ustaz tadi katakan, nak letak bunga, dipersilakan. Nak letak hiasan lain, silakan. Nak letak hiasan Al-Quran, kena jaga kesuciannya, kemuliaannya ya, kalau nak pegang pendapat yang harus. Baik, jadi itulah ulasan saya. Jadi sebagai kesimpulan ya, kenyataan bahawa menggantung ayat Quran, sebaik yang diukir ataupun dibeli frame dan gantung, pahalanya dicatat oleh para malaikat secara berterusan. Selagi mana tulisan itu ada, adalah sesuatu yang tidak saya ketahui dalilnya. Dan juga tidak saya ketahui ada pendapat ulama yang berkata ia adalah sunat. Okay, kalau sunat pun dapat pahala kan. Yang kesimpulan yang kedua, kalau kita rujuk pendapat para ulama, majoriti berkata makruh, ada sebahagian lain yang berkata harus, tetapi tak ada yang berkata sunat, apatah lagi untuk mengatakan pahalanya secara berterusan. Kalau ada yang nak pilih pendapat yang berkata harus, maka hendaklah dijaga kesuciannya, kehormatan Al-Quran, dan ayat Quran itu sendiri dalam tulisan normal yang dapat dibaca oleh semua orang. Janganlah ia sesuatu yang atas alasan seni khat kononnya, tetapi macam yang kita telah baca sini kan, dalam bentuk yang menimbulkan kekeliruan, kesukaran, dicampur aduk kan, terputus-putus, ataupun dalam bentuk binatang, manusia, wow dan sebagainya ya, ia adalah sesuatu yang dilarang. Okey, kalau nak kata pahala pun, katakanlah, kalau nak kata pahala, ini pendapat peribadi saya, ada seorang tu digantung surah Al-Ikhlas di rumahnya lah, katakanlah. Lalu ada tetamu datang baca Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu betul-betul dia mengambil iktibar, dia mengambil manfaat, dia mengambil faedah. Ketika itu baru tuan rumah dapat pahala, sebab benar-benar ada orang yang mengambil manfaat daripada ayat Quran tersebut ya. Okey, sebelum berakhir, bila nak kata ini sekadar harus atau makruh, ada sesuatu yang merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini apabila nak masuk rumah, bukan gantung bismillah ke atas pintu rumah, bukan gantung bismillah, tetapi membaca bismillahirrahmanirrahim. Okey, rujukan saya ialah kitab Sahih Muslim. Okey, ini daripada Maktabah Syamilah, Sahih Muslim ya. Alright, Sahih Muslim, hadis nombor 2018. Hadis 2018 daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza dakhala ar-rajulu baitahu fazakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitanu la mabita lakum wala asya'a. Bermaksud, apabila seseorang itu masuk ke rumahnya, lalu dia mengingati Allah, yakni dengan membaca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, inda dukhulihi, ketika nak masuk tu, wa inda ta'amihi, dan ketika hendak makan kan, baca bismillah kan. Berkatalah syaitan, tidak ada tempat bagi kalian untuk bermalam, dan tidak ada makanan, tidak ada makan malam untuk kalian. Sebab bila kita buka pintu nak masuk tu, kita tak baca bismillah, kita masuk, syaitan pun ikut masuk sama. Tapi kalau kita masuk dengan membaca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, syaitan tidak dapat masuk dan tidak dapat singgah bermalam di rumah kita. Demikian juga apabila kita nak makan, kita baca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, syaitan tidak dapat ikut serta makan bersama kita. Seterusnya, wa iza dakhala falam yazkurillaha inda dukhulihi qala syaitanu adraktumul mabita. Dan jika masuk
tanpa membaca, tanpa mengingati Allah, tanpa membaca bismillah, inda duhulihi, ketika masuk rumah tu, berkatalah syaitan, kalian sekarang telah mendapat tempat untuk bermalam. Mabit kan? Mabit bermalam. Wa iza lam yazkurillaha inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya'a. Dan apabila tidak mengingati Allah tak kala hendak makan, nak makan tak baca bismillah, berkatalah syaitan, kalian, yakni geng syaitan itu sendiri, kalian telah dapat tempat bermalam dan juga makan malam. Ini sunnah Nabi yang diajar oleh Nabi. Bukan gantung bismillah, bukan gantung la ilaha illallah ke apa-apa atas pintu rumah, atau mengukir kalau rumah kayu ke apa ke, tetapi yang diajar ialah bismillah. Sebut bismillah, atau nak sebut yang lagi panjang, bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayo kita amalkan sunnah Nabi SAW ini. Kita ajar kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita, keluar masuk rumah, nak keluar rumah pun ada doa keluar rumah, ya kan? Okey, ini nak masuk rumah. Nak masuk rumah, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang sunnah. Bukan gantung-gantung tu, bukan ukir-ukir tu. Nak ikut yang pendapat harus silakan, tetapi jangan tinggalkan pesan Nabi SAW ini, ya, hadis daripada Sahih Muslim. Baik, sehingga sini saja dahulu. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.